Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang menonton dan menyertai program Junior Nature Environmentalist Taman-Taman Sabah. Saya Vanili Teren Justin, bertugas sebagai pegawai penyelidik ekologi di Taman Kinabalu, menjadi fasilitator Anda pada pagi ini. Dalam modul ini saya akan mengungsikan ilmu asas mengenai hutan pergunungan Kinabalu. Apakah itu hutan pergunungan Kinabalu? Jom kita terokainya bersama-sama. Hutan pergunungan Kinabalu adalah salah satu formasi hutan tropika yang terbentuk di kawasan pegunungan dataran tinggi. Hutan ini merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia dengan ketinggian 4.095 meter dari paras laut. Sekarang, pada jam 9 pagi, saya berada di Taman Kinabalu dengan ketinggian 1.560 meter dari paras laut, suhu sejuk di sekitar 17 darjah Celcius, dan kita boleh lihat dengan jelas pemandangan Gunung Kinabalu di belakang saya. Hutan pergunungan ini mempunyai taburan hujan tahunan yang tinggi, yaitu 2.000 hingga 3.000 mm. Tekanan udara juga rendah di antara 96 dan 68 kilopascal, dan iklim udara sejuk 30 hingga negatif 5 darjah Celcius sepanjang tahun. Faktor ekologi dan geologi hutan yang unik menyebabkan hutan ini menjadi habitat berbagai spesies flora dan fauna, khususnya spesies endemik atau spesies yang hanya boleh ditemui di kawasan hutan ini. Terdapat 5 jenis hutan pergunungan Kinabalu mengikut ketinggian, yaitu hutan tanah rendah 1.200 meter dan ke bawah, hutan pegunungan rendah 1.200 hingga 1.800 meter, hutan pergunungan tinggi 1.800 hingga 2.800 meter, hutan subalpine 2.800 hingga 3.700 meter, dan hutan batuan alpine 3.700 hingga 4.000 meter. Ekosistem hutan ini dipengaruhi oleh faktor ketinggian, menyebabkan perbezaan ketara flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Hutan tanah rendah di substation Poring yang mempunyai altitude ketinggian di bawah 1.200 meter didominasi oleh pokok-pokok Dipterocarp. Pokok-pokok Dipterocarp terdiri daripada 9 genera dan lebih dari 270 spesies di Borneo. Lebih dari 40 spesies pokok Dipterocarp direkod di hutan Taman Kinabalu, dan ia boleh mencapai ketinggian sehingga 50 meter. Kunci untuk pengecaman pokok-pokok ini adalah pada bunga dan buahnya. Di tangan saya, Anda boleh melihat buah Dipterocarp yang mempunyai 2 sayap. Buah ini adalah daripada genus Dipterocarpus, yaitu pokok keruing. Bentuk buah dan bilangan sayap adalah berlainan mengikut genus dan spesies pokok-pokok Dipterocarp. Sayap ini membantu di dalam penyebaran buah-buah ke lokasi yang lagi jauh daripada pokok induk. Pada masa ini, saya berada di kawasan hutan pegunungan rendah, yaitu di sekitar 1.500 meter. Dan spesies pokok dominan di kawasan ini adalah pokok mempening dan juga pokok berangan, yang boleh mencapai ketinggian sehingga 35 meter. Terdapat lebih dari 100 spesies pokok-pokok ini di Borneo, dan Anda boleh menjumpai 62 spesies pokok ini di hutan pergunungan Kinabalu. Dan itu juga bermaksud saya berada di hutan terkaya spesies pokok mempening dan pokok berangan di dunia. Sekarang saya berada di Timpohon Gate, dan ini merupakan titik pemulaan hutan pergunungan tinggi, yaitu sekitar 1.800 meter dari paras laut.
pokok-pokok di sini boleh mencapai ketinggian sehingga 20 meter saja. Dan jika Anda perasan, batang dan akar pokok-pokok juga dipenuhi lumut tebal. Ini disebabkan hutan ini sering terdedah dengan letupan kabus tebal dan lembab. Pokok rhododendron ini sangat dominan di kawasan hutan pergunungan tinggi berbanding hutan pergunungan Kinabalu yang lain. Terdapat 42 spesies rhododendron di Sabah dan setakat ini Taman Kinabalu telah merekodkan 9 spesies endemik daripada 29 spesies yang boleh ditemui di Taman Kinabalu. Ciri-ciri daunnya yang tebal, berlilin dan keras sangat bersesuaian dengan cuaca sejuk dan taburan hujan yang tinggi di hutan ini. Bunga rhododendron juga sangat cantik dan unik seperti loceng. Pada ketinggian 2.800 meter, hutan subalpine didominasi oleh pokok konifer, rhododendron dan leptospermum. Kebanyakan pokok yang ditemui di bawah ketinggian 15 meter. Hutan ini terbagi kepada dua, yaitu hutan subalpine rendah dan hutan subalpine tinggi. Perbezaan ketara di antara dua hutan ini adalah kanopi hutan. Kanopi hutan subalpine rendah lebih tertutup, manakala hutan subalpine tinggi adalah lebih terbuka. Hutan ini sangat kecil, yaitu hanya 2% daripada keluasan Taman Kinabalu. Hutan batuan alpine berada pada paras ketinggian 3.700 meter dan ke atas. Vegetasi pokok rhododendron dan pokok leptospermum adalah sangat terbantut dengan ketinggian 2 hingga 3 meter sahaja. Selepas 4.000 meter, pokok ini akan menjadi renek dengan ketinggian 0,5 hingga 1,5 meter dan ia tumbuh bersama-sama dengan rumput pergunungan. Proses pembantutan atau tumbesaran yang perlahan ini disebabkan oleh faktor angin yang kuat dan kering, cuaca sejuk di bawah paras takat beku, dan kekurangan sumber tanah di kawasan hutan ini. Dianggarkan kawasan hutan ini hanya 0,4% daripada kawasan Taman Kinabalu. Terdapat beberapa kepentingan hutan pergunungan Kinabalu, yaitu yang pertama, habitat flora dan fauna. Yang kedua, sumber keadaan air. Dan yang ketiga adalah ekopelancongan. Saya berikan contoh di sini, air. Air adalah nadi kehidupan. Ia juga merupakan satu keperluan penting untuk habitat flora dan fauna. Hutan pergunungan Kinabalu menerima taburan hujan tahunan yang sangat tinggi. Di setengah kawasan boleh mencapai sehingga 4.000 mm setahun. Air ini akan mengalir ke kawasan tanah rendah, yaitu kawasan pertanian, kawasan aquacultur, kawasan community, dan sebagainya untuk digunakan sebagai sumber kehidupan harian. Selain itu, air sungai yang jernih dengan pemandangan hutan pergunungan Kinabalu yang sangat cantik telah menjadikan satu tarikan ekopelancongan negeri dan menjana pendapatan ekonomi negara. Antara ancaman terbesar hutan pergunungan Kinabalu adalah yang pertama, pengambilan spesies flora dan fauna. Disebabkan keunikan dan kecantikan flora dan fauna di hutan ini, maka terdapat segelintir pelawat yang mengambil, membawa balik untuk tujuan koleksi ataupun komersial. Aktiviti ini adalah salah di sisi undang-undang
mengikut enactment Taman 1984 dan boleh dikenakan tindakan hukuman yang berat kepada pesalah. Dan yang kedua pula adalah perubahan iklim dunia. Perubahan iklim dunia disebabkan pemanasan global adalah isu yang hangat pada masa kini. Perubahan iklim menyebabkan suhu persekitaran meningkat di kawasan hutan gunung, ditupan awan berkurangan, musim kemarau yang panjang, ataupun musim hujan yang panjang dan tidak serata sepanjang tahun. Dengan perubahan ekologi hutan gunung ini, sudah tentu akan memberikan impak negatif kepada flora dan fauna yang sensitif terhadap perubahan. Ini boleh menyebabkan keputusan spesies flora dan fauna, khususnya tumbuhan endemik di hutan pergunungan Kinabalu. Antara usaha-usaha pemeliharaan yang boleh Anda lakukan adalah yang pertama, patuh kepada arahan dan peraturan dalam kawasan taman. Yang kedua, melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat sesiapa yang melanggar peraturan di dalam kawasan taman. Dan yang terakhir adalah menyertai dan menyokong aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan hutan oleh agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan. Akhirnya, perkongsian pada pagi ini telah tiba di penghujungnya. Saya berharap selepas pengongsian ini, Anda semua lebih memahami dan mengenali hutan pergunungan Kinabalu. Marilah kita bersama-sama melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi, memelihara, dan mencintai hutan pergunungan Kinabalu. Hutan ini merupakan tapak dan khazanah warisan dunia yang tidak ada di tempat lain, yang menyimpan berbagai rahasia tentang keunikan flora dan fauna untuk kita terokai bersama anak-anak cucu cicit kita pada masa akan datang. Pastikan Anda semua terus menyokong dan menonton ke semua 7 modul program ini. Saya pasti Anda semua akan mendapat banyak manfaat daripada program ini. Semoga kita bertemu lagi di dalam program perkongsian yang lain pada masa akan datang. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel saya. Sekian dan terima kasih. Bye.